Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang dirahmati Allah, kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah diberikan kesempatan untuk sekali lagi meraihkan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saban tahun kita memperingati hari tersebut dan diharapkan saban tahun kecintaan kita kepada baginda semakin meningkat dan usaha kita untuk melaksanakan ajarannya semakin kuat. Adalah satu kerugian jika kita memperingati kelahiran baginda, kita memperbanyakkan bacaan selawat kita, tetapi dalam kehidupan seharian kita lupa dengan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah. InsyaAllah dalam kesempatan yang ringkas ini kita akan membincangkan tajuk Rasulullah adalah pembawa rahmah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang diartikan, dan tidak kami utus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Dalam kitab tafsir Al-Alusi, arsalnaka, pengutusan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda ataupun baginda diutus Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membawa syariat dan peraturan yang menjadi asas kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Kalau kita melihat senario bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ketika Rasulullah diutus, masyarakat waktu itu dikenali dengan masyarakat jahiliyah, tidak bertamadun. Banyak tindakan-tindakan mereka berdasarkan perasaan atau adat-adat yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Dalam waktu yang singkat, baginda telah dapat mengubah masyarakat jahiliyah. Malah baginda merupakan seorang tokoh yang tiada tandingannya di seluruh dunia sejak dahulu hinggalah ke hari ini dan mungkin hingga hari kiamat nanti. Ini disebabkan baginda fokus bahawa ia diutus ataupun baginda dilantik Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul untuk membimbing seluruh umat manusia. Para penonton yang dirahmati Allah, bila kita menyebut
Rasulullah diutus membawa rahmat. Rahmat mengikut tafsir Al-Alusi terbagi kepada dua. Satu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan satu lagi rahmat sesama manusia. Dan rahmat ini adalah sesuatu yang kita perlukan. Bukan saja manusia, ia diperlukan oleh haiwan, ia diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan, kerana rahmat Allah itu terlalu luas. Bila seseorang di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala mengikut syariat yang telah ditetapkan, ia akan berada di landasan yang betul, di landasan menuju keredaan Allah, di landasan yang dapat menyelamatkan dirinya dan juga mereka yang ada di sekitarnya. Itulah juga kalimat rahmatan lil alamin ini, walaupun daripada dua kalimat rahmah lil alamin dan rahmat yang kita bagikan kepada dua tadi berdasarkan tafsir yang dibaca. Rahmat Allah tak putus kepada kita. Kita diberikan kehidupan, satu rahmatnya. Kita boleh merasa nikmat makanan, itu juga rahmat darinya. Kita boleh bercakap, artinya selagi manusia itu menikmati kehidupan dan diberikan kehidupan, itu satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang berkaitan dengan fizikalnya, dapat memenuhkan keperluan fizikalnya. Tetapi rahmat yang paling besar, rahmat keimanan. Sebab itu ulama-ulama dalam mentafsirkan kalimat dari ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, asal katanya ialah Rahimah. Jadi kalau Ar-Rahman ialah Allah yang menyediakan segala keperluan makhluk yang ada di dunia ini. Sama ada makhluk itu manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah menyediakan segala keperluan mereka. Dan makna Ar-Rahim pula, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul dan menurunkan kitab, di mana Al-Quran adalah kitab terakhir yang dijadikan panduan dalam kehidupan manusia. Jadi rahmat Allah yang terbagi kepada dua tadi, dan rahmat itu bila kita terima, ia juga merupakan satu nikmat. Dan setiap nikmat perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan nikmat yang kita terima
hendaklah kita syukuri. Syukur kepada nikmat, kita mensyukuri kepada pengurnian nikmat, dan kita mensyukuri nikmat dan kepada yang mengurniakan nikmat, maka kehidupan kita akan menjadi tenang. Kehidupan kita akan terarah. La azidanakum, Allah akan tambah lagi nikmat. Tapi kalau manusia tidak mahu bersyukur dan tidak mahu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa merasa tidak puas, sentiasa merasa tidak cukup, ini suatu yang tak dapat menjadikan seseorang itu hidup tenang. Kerana Allah janjikan Allah akan tambah nikmat sekiranya bersyukur kepada Allah dan menggunakan nikmat bagi mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmat yang ada pada kita sebenarnya bukan milik kita. Adalah merupakan satu kesilapan kalau kita kata aku punya diri, apa nak buat aku punya suka. Itu satu kesilapan, satu yang amat angkuh. Kerana kita tak akan memiliki apa-apa tanpa kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bila seseorang itu kufurkan nikmat, tidak berterima kasih. Kalau sama manusia tidak berterima kasih, tentulah yang memberi itu merasa agaknya terkilan. Kerana dalam sebuah hadis menyebutkan, kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat dalam bentuk fizikal. Dan bila kita menggunakan nikmat yang berdasarkan kepada Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah meletakkan peraturan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Kerana akal manusia tak akan mampu untuk sentiasa dikawal. Akal manusia tidak lengkap. Kerana itu memerlukan bimbingan daripada Ar-Rahim, iaitu syariat dan peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat yang ramai tidak menyedari bahawa rahmat yang dibawa oleh Rasulullah, yang ditunjukkan kepada kita oleh baginda, adalah sesuatu yang amat luas. Tanpa rahmat Allah, kita akan mengalami kesukaran untuk meneruskan kehidupan. Dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ini akan menjadikan kehidupan manusia sedar setiap yang dimiliki adalah datangnya dari Allah yang Maha Esa. Kerana itulah setiap kita mesti mengaitkan setiap perbuatan dan tindakan kita dengan syariat dan peraturan. Kerana syariat dan peraturan itu juga satu rahmat. Kalau kita contohkan tadi, semua yang kita dapat adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau tidak ada syariat dan peraturan yang mengaturkan, manusia boleh buat apa yang disuka. Itu timbulnya kata-kata yang menjadi peringatan kita. Bersultan di mata, beraja di hati. Seolah-olah dia boleh buat apa yang dia suka. Tetapi dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dapat menghakis dan menghilangkan sifat tersebut sehingga hendak tunduk kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah merupakan satu kerugian yang besar kalau rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama Rasulullah diabaikan. Kehidupan manusia tidak akan terarah. Kerana rahmat ini kita mulakan daripada diri kita sendiri. Artinya kita perlu punya sifat rahmah kepada diri kita sendiri. Selalu kita diingatkan, ibda' binafsik qabla an tabda'a bi ghairik. Mulakan daripada diri sendiri sebelum kita mulakan kepada orang lain. Jadi orang-orang yang meraihkan kelahiran Rasulullah dan yakin bahawa Rasulullah diutus untuk rahmat kepada seluruh alam, hendaklah menjadikan diri kita, membentuk diri kita sebagai manusia yang sentiasa mempunyai sifat pengasih, terutama kasih kepada diri sendiri. Bila disebutkan kasih kepada diri sendiri, bukanlah kita menjadi seorang yang tamak, bukanlah kita menjadi seorang yang bila dapat kita gunakan untuk faedah kita sendiri. Kita ada tanggungjawab kerana kurniaan Allah itu merupakan satu amanah kepada kita. Jadi kalau setiap di antara mereka yang mengaku beriman mempunyai sifat rahmah, mempunyai sifat kasih dan sayang, maka ia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Yang bermaksud mereka yang mempunyai sifat kasih sayang akan dikasihi oleh Allah yang pengasih. Jadi kalau kita hendak dikasihi oleh Allah, adalah ada dalam diri kita, jiwa kita bersifat pengasih. Itu kita mulakan dengan diri kita. Kemudian hadis disambung, irhamu ahlal ard, kasihilah mereka yang ada di bumi. Bila sebut kasihlah mereka ahli bumi, bukan saja manusia, ia juga melibatkan haiwan dan juga apa yang dapat kita lihat. Kasihilah ahli bumi. Jadi kalau sama manusia, kita tolong menolong, bantu membantu, saling nasihat menasihatkan, dan kita tak akan membiarkan seorang sesat terkeluar daripada landasan. Kita sedia untuk memberikan pandangan, nasihat, teguran dengan cara yang bijaksana.
Dan kalau disuruh kita mempunyai rasa kasih sayang kepada binatang, dalam kitab fikih bab penyembelihan ada syarat-syaratnya dengan alat yang tajam, dan pastikan binatang tersebut cepat mati dengan memotong perjalanan darah dan halkumnya, bukan dipintal leher seperti setengah yang dilakukan oleh manusia. Kasih kepada haiwan. Kalau memelihara haiwan, wajib untuk diberikan makan dan minumnya. Sifat rahmah yang ada pada seseorang kepada ahli bumi. Kemudian setelah itu dilaksanakan, maka Rasulullah menerangkan, yarhamukum man fis sama, nescaya kamu akan dikasihi oleh mereka yang ada di langit. Maksud mereka yang ada di langit, kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu Allah tidak bertempat, tapi untuk menunjukkan keagungan, kebesaran, bahawa Allah itu berada di tempat yang tak dapat digambarkan oleh akal kita, tapi disebutkan as-sama sebagai lambang untuk menerangkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah, setelah kita mulakan dengan diri kita, rahmah ini juga bukan sekadar kita lakukan pada orang lain, kita juga kena jaga kepribadian, akhlak, harta, keluarga, kesemuanya termasuk dalam orang yang bersifat rahmah. Kesan daripada kepercayaan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tajuk ini kalau kita nak bincangkan panjang, jadi kita ambil beberapa poin penting, dan kalau kita kaitkan pula dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bahawa orang yang beriman ini dalam kasih sayang mereka dan dalam rasa kecintaan mereka dan perasaan belas mereka di antara satu sama lain, seperti satu tubuh. Jika ada di antara anggota tubuh yang lain merasa sakit, maka seluruh jasad akan merasa sakit sehingga tidak tidur, dan akan kesakitan itu akan dirasai. Ini maksud hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran daripada hadis ini bahawa dalam kehidupan bermasyarakat, jika tidak ada perasaan rahmah, tidak ada perasaan kasih dan sayang, masing-masing akan hidup dalam keadaan individualistik, mementingkan diri, dan ini bukan suatu yang boleh menjadikan masyarakat mesra, atau mereka akan menjadikan alasan bahawa orang-orang yang mengaku beriman adalah orang-orang yang tidak mempunyai perasaan rahmah, perasaan belas. Kerana dalam hadis itu ada 3 perkara yang disebutkan oleh baginda.
tarahumihim. Tarahumihim artinya mereka saling mengasihi antara satu sama lain di kalangan saudara-saudara seiman. Fitarahumihim. Kemudian watawadihim. Watawadihim ni ialah sentiasa menyambungkan hubungan silaturahim. Menyambungkan silaturahim. Tapi dalam keadaan kita di Singapura ni semua sibuk, nak bersilaturahim pun susah. Lagi zaman COVID-19 ni, hari raya pun tak menjenguk. Tapi ini insya-Allah perlu diperbaiki. Kita tidak akan ada perasaan tawaddihim, perasaan cinta kalau kita tidak saling merapatkan hubungan silaturahim ataupun saling menghadiahkan antara satu sama lain. Dan yang akhir dalam hadis itu menyebutkan wa ta'atufihim. Ta'atuf artinya hendaklah menolong di antara satu dengan yang lain. Bila Rasulullah diutus sebagai rahmat kepada seluruh alam, yang mana rahmat ni kita jelaskan kepada dua, rahmat Allah dan rahmat sesama manusia. Jadi hadis yang kita baca ini adalah rahmat sama manusia. Saling kita katakan tadi, saling membantu saudara seiman, merapatkan hubungan silaturahim sehingga menimbulkan rasa cinta, dan saling menghadiahkan jika berkemampuan. Dan yang ketiga, membantu. Adalah merupakan satu kerugian sekiranya Rasulullah yang membawa rahmah kepada seluruh alam, kita kehilangan rahmah itu dari diri kita. Ini satu realiti yang berlaku. Manusia tidak mengasihi diri sendiri. Kerana itu sebahagian besar penghuni penjara adalah daripada kalangan orang-orang Islam. Mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar mereka beriman kepada Allah, mereka akan mencontohi, mereka akan memikul pesanan Rasulullah dan melaksanakannya. Insya-Allah akan menjadikan kehidupan ini kehidupan yang aman, damai, harmoni, kerana mereka berada di track yang betul. Demikian juga dengan isu-isu sosial yang kita hadapi. InsyaAllah kesemua itu dapat dikurangkan kalau semua daripada kita ataupun sebagian kita yang diamanahkan oleh Allah melaksanakan dengan sebaik-baiknya rahmah yang dibawa dan disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita berpegang kepada agama, insya-Allah kita selamat. Berpegang kepada agama menghargai rahmah. Tapi kalau tidak menghargai rahmah, kesannya akan dirasakan oleh individu. Malah kalau kita lihat perkembangan dunia ini, bila mereka
kehilangan perasaan rahmah, berlakulah peperangan, berlakulah segala pergeseran, sehingga bukan saja merugikan diri, malah menzalimi orang lain. Jadi ayat yang menjadi asas kepada perbincangan ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Marilah kita terus mengkaji, menggali hikmah-hikmah di sebalik ayat daripada surah Al-Anbiya ini untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita dapat mendukung firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia, berperanan mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan kamu beriman dalam keadaan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan merealisasikan kalimat rahmah ini, mudah-mudahan sambutan Maulidir Rasul kita kali ini dapat meningkatkan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meluaskan peranan kita untuk menjadikan masyarakat yang beriman ini masyarakat khaira ummah, masyarakat yang terbaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.